أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فارجع إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan mulakan pengajian tafsir kita online, sambungan daripada surah Al-Kahfi yang kita baca dekat Ma'had. Malam ni kita start dengan wa yas'alunaka 'anil qarnain. Jadi sebelum tu kita baca dulu beberapa ayat tentang kisah Dzulqarnain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا. Sadaqallahul Azim. Kita berhenti dulu, kita tengok kepada penafsiran dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tanya ni siapa dia? Yahudi. Tentang Dzulqarnain. Ni kisah tentang Dzulqarnain. Nama sebenar Dzulqarnain adalah Iskandar. Walam yakun nabiyan, dan dia ni bukan seorang nabi. Qul, katakan wahai Muhammad, sa'atlu alaikum minhu zikra, aku akan ceritakan kepada kamu minhu, tentangnya, tentang Dzulqarnain, kisahnya. Okey.
Dia kata dekat sini, wa fil Qurtubi qala Wahab bin Munabbih, dalam tafsir Qurtubi menyebutkan seorang ulama yang terkenal bernama Wahab bin Munabbih berkata, kana Dzulqarnain rajulan minar Rum. Dzulqarnain ini seorang lelaki daripada Rom, ibnu ajuz min ajaizihim, anak seorang lelaki tua yang tinggal di kalangan orang-orang Rom. Laisa lahu waladun ghairuhu, dan lelaki tua ni dia tidak ada anak kecuali Dzulqarnain seorang. Wa kana ismu Iskandar, nama sebenar dia Iskandar. Falamma balagha kana 'abdan salihan. Apabila Iskandar ni meningkat baligh, dia jadi seorang hamba yang saleh, yang baik. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, ay ala lisani nabiyyin kana mawjudan aw bi ilhamin. Allah Ta'ala berfirman melalui lidah Nabi yang hidup zaman tu, zaman Dzulqarnain ini, sama ada dengan wahyu Allah ataupun melalui ilham. Allah kata apa kepada Dzulqarnain ini? Ya Dzulqarnain, ini ba'ithuka ay sultanan ila umamil ardi. Aku mengutuskan kau, wahai Dzulqarnain, menjadi raja kepada beberapa umat di atas muka bumi. Wahum umamun mukhtalifatu alsinatuhum, yang mana umat ini lidah mereka semua tak sama, bahasa diorang lain-lain. Ya, bahasa diorang lain-lain. Wahum jami'u ahlil ardi. Mana ni cerita ni berlaku zaman ni lah. Kita pun tak tahu macam mana bahasa yang digunakan zaman tu. Wahum asnafun, dan mereka ada pelbagai jenis bangsa. Dia kata dekat sini, ummatani bainahuma tulul ardi kulluha wa ummatani bainahuma ardul ardi kulluha wa umamun fi wasatil ardi. Ada dua umat yang memisahkan antara mereka berdua panjangnya bumi ini, dan ada dua umat yang memisahkan antara mereka berdua, atau mereka dua umat ni selebar muka bumi, dan ada satu umat yang tinggal di tengah-tengah muka bumi. Yang tinggal dekat tengah muka bumi ni, jadi kalau tengok dalam tafsir Qurtubi ni, dia kata ada 2, 4, mana ada dua umat, dia tinggal dekat satu kawasan tulul ardi, antara panjang bumi ni, dan lagi dua umat tinggal antara lebar bumi, dan ada satu umat tinggal dekat tengah-tengah bumi ni. Siapa umat yang tinggal dekat tengah bumi? Mereka ialah al-jin wal ins wal ya'juj wal ma'juj. Kita lah jin, manusia, dan juga ya'juj wa ma'juj. Okey, itu ringkasan macam mana munculnya Dzulqarnain ini. Allah kata apa? Inna makanna lahu fil ardi, ay bitashili sayri fiha, kami memudahkan baginya, bagi Dzulqarnain, untuk bergerak di atas muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami memberikan kepadanya Dzulqarnain pada setiap sesuatu tu sababan, ay tariqan ila muradihi. Mana Dzulqarnain kalau nak bergerak pergi mana-mana tempat kan, dia akan dipermudahkan perjalanannya. Jadi zaman Dzulqarnain ni dia tak ada perintah pengawalan pergerakan. Kita ni pasal buat online ni pasal apa? Pasal kena kawal pergerakan. Sabar je lah. Ramai pula tengok. Kan tak ada geng. Fa'atba'a sababan, maka Dzulqarnain pun mulalah penjelajahan dia ni. Salaka tariqan nahwal maghribi, dia mula bergerak menuju ke Maghrib. Maghrib ni ke arah tenggelamnya matahari. Masyrik, timur, Maghrib, al-masyriku kan, masyrik, timur, al-maghrib arah barat. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi, sehinggalah apabila Dzulqarnain sampai ke tempat tenggelamnya matahari, matahari tenggelam di sebelah barat. Mawdi'a ghurubiha, di tempat tenggelamnya matahari. Wajadaha taghrubu,
maka Zulkarnain mendapati matahari ni tenggelam fi ainin hami'ah. Ainin hami'ah, apa dia kata? Wahyatin al-aswad, di kawasan tanah berwarna hitam. Wa ghurubuha fil aini fi ra'yi al-ain, dan tenggelamnya matahari di kawasan tanah hitam tersebut. Wa wajada indaha qauman, di kawasan tanah hitam ini adanya air mata air, dan di kawasan air mata air ini adanya satu kaum. Wajada indaha ay inda ainin hami'ah, di sisi kawasan air mata air tempat tenggelam matahari di sebelah barat tadi, Zulkarnain jumpa satu kaum. Kaum ni dalam tafsir Sawi kata, Jalalain sebut al-kafirin, orang kafir. Qulna, lalu kami berfirman kepada Zulkarnain, ya Zulkarnain, imma an tu'aziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ini orang kata macam wahyu lah ya. Allah Ta'ala berfirman kepada Zulkarnain. Allah kata apa? Wahai Zulkarnain, kaum ini yang kau jumpa ni, yang duduk dekat kawasan tanah hitam yang ada air mata air, tempat tenggelamnya matahari, Allah kata bila kau jumpa kaum ni, kau ada dua pilihan. Pilihan pertama apa dia? Imma an tu'azibah, sama ada kau bunuh mereka, azab mereka, tu'adzibal qaum bil qatli, wa imma an tattakhidha fi musnah, ataupun kau buat dia sebagai apa nama tu, bil asri, tawanan perang. Qala amma man zalama, adapun mereka yang melakukan kezaliman, mensyirikan Allah, fasawfa nu'adzibuhu, kami akan azab mereka. Summa yuraddu ila rabbih, lalu mereka akan dikembalikan kepada Tuhannya. Fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih, itulah besok di hari akhirat. Wa amma man amana, sebaliknya sesiapa yang beriman kepada Allah, wa 'amila salihan, dan beramal dengan amalan yang saleh, falahu jazaa'anil husna, baginya balasan yang baik, pahala. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan katakan kepadanya min amrina, daripada segala urusan kami, yusran, dipermudahkan. Ay na'muruhu bima yashulu alaihi, kami akan permudahkan segala urusannya. Kalau kau beriman, kau mudah dengan aku besok. Dunia pun kau mudah, akhirat pun kau mudah. Jadi ini kaum yang pertama yang Zulkarnain jumpa dekat kawasan tanah hitam tadi. Okey. Thumma atba'a sababan. Apa kesudahan kaum ni, dia tak ceritalah pula ya. Mungkin beriman, ada yang beriman, mungkin ada yang tak beriman. Ada dekat dalam Sawi ni kata, kaum ni wa kanu fi madinatin lahasna 10,000 bab. Kaum ni tinggal dekat sebuah bandar, yang bandar ni ada 12,000 pintu. Kanat ala sahil bahril muhit, terletak di kawasan pesisiran pantai. Wa qutuhu ma yulfidhu al-bahru min as-samak, dan makanan mereka ialah ikan-ikan yang mereka tangkaplah ya daripada lautan. Wa kana libasuhum juludul wuhush, dan pakaian mereka ialah julud ar-rushd, julud al-wuhush, makna pakai apa tu, kulit binatang, bulu-bulu binatang kan. Tu dia punya pakaian diorang. Siapa yang baru follow ni, sila buka tafsir Sawi kalau ada lah tafsir Sawi kat rumah tu. Kalau yang belajar Ma'had, adalah tafsir tu ya. Kalau tak ada belajar Ma'had, kau nganga je lah, kau dengar dapat kat pahala. Okey. Kemudian Zulkarnain meneruskan perjalanan dia. Thumma atba'a sababan nahwal masyriqi. Zulkarnain meneruskan lagi perjalanannya ke arah al-masyriq, ke timur pula. Tadi barat, ni ke timur pula. Hatta idza balagha matli'an syamsi, sehingga Zulkarnain sampai ke sebuah tempat, iaitu tempat terbitnya matahari. Ya, matahari terbit di sebelah timur. Dan apabila terbitnya matahari di sebelah barat, ketika itu pintu taubat ditutup, na'udzubillah min zalik. Ya, sekarang ni matahari masih lagi terbit di sebelah timur. Jangan sampai matahari
terbit di sebelah barat. Ketika itulah ditutup pintu taubat. Hatta idza balagha matli'an syams, sehinggalah apabila mereka sampai di kawasan terbitnya matahari, wajadaha, Zulkarnain mendapati matahari tersebut tatlu'u, terbit, ala qaumin, di satu kawasan yang ada kawasan tersebut ada satu kaum yang tinggal, kaum yang kedua, lam naj'al lahum min duniha sitran. Kaum ni, diorang ni dia tak ada rumah tau. Maknanya kawasan tu macam lapang macam gitu, macam kawasan padang pasir lah. Wallahu a'lam, kalau ikut dalam Jalalain dia kata kaum ini orang Zanj. Zanj ni orang negro, kulit hitam. Munasabah lah kulit hitam kan, pasal kena matahari. Dan diorang tak ada tempat perlindungan. Dia kata lam naj'al lahum min duniha asyams sitran min libasin wala saqfin lianna ardahum la tahmil bina'an walahum surubun yughibuna fiha inda tulu'i syamsi wa yadhharuna inda irtifa'iha. Dia kata kaum ni yang negro lah, kalau ikut dalam tafsir ni kata negro. Yang pertama, dia orang ni tak ada pakaian. Wallahu alam, mungkin pakaian pun cukup makan aja. Dan dia tidak ada bangunan, tak ada rumah. Lianna ardahum, kerana tanah yang diorang duduk tu tak sesuai untuk membuat binaan. Wallahu alam, mungkin tanah dia keras sangat ke, ataupun tanah lembik sangat ke. Habis dia tinggal dekat mana? Walahum surubun, mereka ada sarab. Surubun ni macam terowong, lubang dalam tanah. Dia golek pula. Dia gali. Dia buat terowong macam lubang tikus lah gitu. Yaghibuna fiha, mereka akan nyorok dalam lubang tu ketika terbitnya matahari. Wa yazharuna inda irtifa'iha, bila matahari dah tinggi baru dia orang keluar. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubran, begitulah yang kami telah mengurniakan kepada Zulkarnain, ai inda Zulkarnain min al-alati wal jundi wa ghairihima, digunakan kepada Zulkarnain ini segala peralatan ketenteraan yang canggih-canggih untuk melakukan rondaan dakwah. Ini bukan rondaan untuk kawal pergerakan ni, tapi untuk berdakwah ketika itu. Khubran ay ilman, digunakan kekuatan. Zulkarnain diberikan kekuatan, ketenteraan dan ilmu untuk menakluki bumi ketika itu. Summa atba'a sababan, kemudian Zulkarnain meneruskan perjalanan. Hatta idza balagha baina saddain, sehinggalah Zulkarnain sampai antara dua as-saddain. Saddun dengan makna jabalan, dua buah bukit yang besar. Bimunqata'il biladi Turki, yang terletak di negara Turki. Wallahu alam, yang kita pernah baca katanya terletak dekat kawasan Azerbaijan. Sampai dekat kawasan ini, wajada min dunihima qauman, Zulkarnain jumpa dekat kawasan ini ada satu kaum, la yakaduna yafqahuna qawla, ay la yafhamunahu illa ba'da but'in, yang tidak difahami perkataan mereka. Mana Zulkarnain kalau nak faham perkataan mereka ni, Zulkarnain kena dengar. Dia kata, dia cakap tu kena cakap pelan-pelan. Ba'da but'in, ulang, baru faham. Kau cakap biasa memang tak faham. Gitu. Kau cakap apa ni? Tak faham. Dia cakap pelan-pelan. Dia kata dekat sini, qalu, lalu ada salah seorang, mungkin di kalangan tentera Zulkarnain ataupun di kalangan penduduk kampung ini, yang memahami bahasa orang-orang kawasan ini, dia pun menjadi translator, menjadi penterjemah kepada Zulkarnain. Dia kata dekat sini, qala mutarjimuhum li'annahum min awladi Yafith bin Nuh wa Zulkarnain min awladi Sam fala yafham lughatahum wa innama kana lahum mutarjimun yafhamu kullan min al-lughataini wa kila khatabuhu bi anfusihim wa fahima lughatahum karamatan lima taqaddam anna Allah ja'ala lahu fahman yufaqihu bihi kulla shay'in wa huwa al-aqrab. Sebab apa dia orang kata? Sebab Zulkarnain ini
daripada keturunan anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Manakala kaum yang Zulkarnain jumpa ni, yang dekat terletak antara dua buah bukit ni, daripada anak-anak Nabi Nuh yang bernama Yafith bin Nuh. Nabi Nuh kan ada 3 orang anak, 2 orang beriman, lagi seorang tu kan kafir mati dalam kisah banjir besar tu. Ya Allah Ta'ala kata apa? Nabi Nuh kata, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Lepas tu anak dia kata apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kan? Anak dia seorang tu yang mati, lagi 2 orang selamat. Jadi kalau kita masih ingat lagi kisah Nabi Nuh ni, inilah pasal dah lama tak ngajar ni, pening lalat aku. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, bila kapal dia terdampar dekat apa nama tu, bukit apa nama, Al-Jud, fastawa ala al-Judi. Bila terdampar kapal Nabi Nuh dekat situ, anak beranak Nabi Nuh ni turun daripada kapal tu seramai 80 orang. Ya, yang pengikut anak-anak dia 80 orang. Asalnya diorang ni cakap bahasa sama je. Entah macam mana, kalau dalam tafsir cerita yang pernah anda baca, sampai kat situ, tiba-tiba keesokan harinya 80 orang ni bercakap dengan bahasa pelik. Seorang cakap Jawa contohlah, aku tak tahu. Seorang cakap Jawa, seorang cakap Banjar, seorang cakap orang putih, seorang cakap Cina, mau piko lela apa benda semua kan. Jadi ni apa pula ada di AP ni? Bid'ah tu kau ni. Okey. 80 orang ni bercakap dengan bahasa yang masing-masing tak faham. Semua tak faham. Maka kampung tersebut dipanggil qaryatu Samanun atau qaryatu Samanin, kampung 80. Dan Nabi Nuh dah yang menjadi penterjemah di kalangan mereka. Okey. Maka Zulkarnain ini daripada anak Nabi Nuh bernama Sam. Manakala kaum yang dia jumpa ni bernama, daripada anak Nabi Nuh bernama Yafith. Maka Zulkarnain tak faham bahasa dia orang ni. Lalu ada penterjemah yang menjadi perantara antara kaum ini dengan Zulkarnain. Itu satulah. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan Allah Ta'ala memberikan karamah, memberikan kemuliaan kepada Zulkarnain untuk memahami bahasa mereka. Dia kata dekat sini, auladu Nuhin salasatun. Anak Nabi Nuh ada 3 orang. Sam, Waham, wa Yafith. Sam, Waham, wa Yafith. Fasam Abul Ajam wal Arab wal Rum. Maka Sam ini bapa kepada orang Ajam. Kita lah. Kan, Melayu, Jawa, Minangkabau, Lahabau, Benda semua ni daripada keturunan Sam. Begitu juga orang Arab daripada keturunan Sam. Dan juga orang Rum daripada keturunan Sam bin Nuh. Maknanya anak Nabi Nuh yang sulung. Kita ni daripada keturunan anak Nabi Nuh yang sulung, Sam. Yang kedua nama Ham. Ham bapa kepada keturunan Ethiopia, wa Zanj dan juga Negro, wa Nubah. Nubah ni pun satu etnik Negro, kulit gelap yang tinggal dekat kawasan Afrika. Jadi Ham merupakan bapa kepada orang-orang yang berkulit gelap. Manakala anak Nabi Nuh yang ketiga nama Yafith, bapa kepada orang-orang Turki, barbar dekat Morocco, Maghribi, Saqalibah dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni daripada keturunan Yafith. Jadi nak sebutnya Ya'juj wa Ma'juj ni orang tau, bukan jin, bukan coronavirus. Ni ada pula bid'ah kata apa nama corona ni Ya'juj Ma'juj dia. Banyaklah kau Ya'juj Ma'juj kau. Corona tu corona lah. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ni daripada keturunan
Yafith, anak Nabi Nuh yang ketiga. Okey. Apa dialog yang berlaku antara Zulkarnain dengan kaum ini? Dia kata apa? Qalu ya Zulkarnain. Jadi kaum yang ketiga yang Zulkarnain jumpa ni mengadu. Dia kata, ya Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerosakan di atas muka bumi. Bin nahbi wal baghi inda hurujim ilaina. Ya'juj wa Ma'juj ni kerjanya merompak, menyamun, apa lagi mentera darah. Itu kerjanya. Maknanya Ya'juj wa Ma'juj ni pernah muncul, pernah ada satu ketika dahulu di atas muka bumi dan pernah hidup. Diorang ni lebih kurang macam virus corona jugalah. Cuma virus corona ni berjangkit. Dia ni bukan berjangkit, dia makan orang. Dia kata dekat sini, wallahu a'lam, inna Ya'juj wa Ma'juj ruya anna kulla min al-jabalain ishtamala ala 4,000 ummatin. Dekat dua buah bukit tu ada 4,000 umat yang hidup ketika itu. La yamutul wahidu minhum hatta yanzura 1,000 zakarin min salbihi kulluhum qad hamala silah. Wallahu a'lam. Dia kata 4,000 ni mana Ya'juj wa Ma'juj zaman tu dah ada 4,000 orang lah. Kalau mati seorang, akan lahir daripada sulbi seorang lelaki di kalangan mereka 1,000 orang yang lain. Mana dia punya kadar beranak dia mengerikan. Mati seorang, beranak 1,000. Mati seorang, beranak 1,000. Mati seorang, beranak 1,000. Ngeri ni Syekh. Dah kau bayang. Kita yang kena kurung 14 hari ni pun dengar-dengar ramai dah nak beranak ni. Ini manusia. Ya'juj Ma'juj kau tahulah berapa lama dia kena dia kena kawal tak boleh keluar kan. Kita berapa? 14 hari. 14 hari tak boleh keluar. Pening kepala kau tahu tak? Ya'juj wa Ma'juj dah beribu tahun tak ada kerja lain. Projek lah kerja je tu. Beranak. Ngeri. Kulluhum qad hamala silah. Dan setiap anak Ya'juj wa Ma'juj ni ada senjata. Wahum asnafun. Dan mereka pelbagai jenis. Sanfun minhum tulhu 20 wa 100 zira'in fi sama'. Biar betul. Wallahu alam lah ya. Saya baca je lah ya. Wallahu alam. Dia kata ada sejenis Ya'juj wa Ma'juj ni, tinggi dia 20 120 hasta. Ambil kau. Wasinfun minhum. Dan ada sejenis lagi di kalangan Ya'juj wa Ma'juj, tinggi dia tuluhu wa irduhu sawa'un. Allah. 20 wa 100 zira'in. Ni lagi ngeri. Tinggi dan besar, lebar badan dia 120 hasta. Oh, terima kasih ada air. Oh, terima kasih. Ingat tak ada air tadi? Minum air kejap lebih kurang lockdown dengan smackdown tu lebih kurang sama lah, sepupu. Dia betul ni. Wasanfun, dan ada sejenis Ya'juj wa Ma'juj ni, yaftarishu ahaduhum ihda udhunaihi wa yaltahifu bil ukhra. Lagi ngeri bang. Ni kau tahu macam mana? Dia punya telinga, kau tahu tak? Telinga Ya'juj Ma'juj ni boleh buat sleeping bag. Pasal bapak dia punya telinga ni, dia gulung. Dia kecil lah. Bila time musim sejuk dia buka. Pasal bapak, kau tahu tak? Dia buka, lepas tu dia berguling masuk dekat telinga dia. Dia tidur dalam telinga dia. La yamurun illa akaluh. Dia takkan lalu di mana-mana kawasan kecuali dia akan makan, dia telan belaka. Allah. Makan belaka. Orang ke, binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke. Wa man mata minhum akaluhu. Dan diorang akan makan mayat anak beranak diorang sendiri. Maknanya kalau ada anak beranak di kalangan Ya'juj Ma'juj tu mati, dia akan makan.
Kau makan, kau jangan main dua ni. Lagi ngeri. Wal jami'u kuffarun, dan kesemua Ya'juj wa Ma'juj ni kafir belaka. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj pada malam Al-Isra' wal Mi'raj. Da'ahumun Nabi SAW ila al-imani lailat al-Isra'i falam yujibu. Nabi pernah bertemu dengan mereka pada malam Al-Isra' wal Mi'raj dan Nabi ajak mereka beriman, tapi diorang tak nak beriman. Okey. Lalu apa orang kampung ni mengadu kepada Zulkarnain? Dia kata, "Fahal naj'alu laka kharjan?" Wahai Zulkarnain, nak tak kalau kami keluarkan peruntukan kepada engkau, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, untuk engkau menjadikan antara kami dan empangan yang besar, fala yasiluna kawasan kami ni. Zulkarnain apabila di offer untuk orang nak bagi duit kan, nak buat projek besar-besaran ni, nak lawan dengan Ya'juj wa Ma'juj, apa kata Zulkarnain? Qala ma makanni fihi rabbi khairun. Berkatalah Zulkarnain, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada aku itu lebih bagus. Mana aku tak perlukan duit korang. Khairun min kharajikum alladhi taj'alunahu li fala hajata bi ilaihi waj'al lakum musadda tabarru'an. Kaya, Zulkarnain ni kaya. Dam, empangan yang bakal dibuat tu nanti daripada duit Zulkarnain sendiri. Mana dia memang kaya. Orang hebat ini. Ada je korang ni komen. Memang ngeri lah ni. Ingat cerita macam cerita hantu. Bukan cerita hantu. Sekarang ada mana Ya'juj Ma'juj. Tak payah carilah bid'ah. Wallahu alam, ada ulama kata dekat kawasan Azerbaijan. Ada, kalau kau tengok dekat YouTube, kalau korang rajin, korang pergi tengok kat YouTube. YouTube tu, tapi korang kena type bahasa Arab lah. Tulis Saddu Ya'juj wa Ma'juj. Ya, empangan Ya'juj wa Ma'juj. Diorang ada jumpa dan diorang naik helikopter pergi kawasan tu. Antaranya salah seorang saintis orang Islam pergi, dan diorang naik sampai atas dam tu. Diorang ambil sampel tanah tu, bawa balik ke makmal. Bila dia tengok sampel tanah tu, ada kandungan besi tau. Besi, logam dan sebagainya. Okey, balik ke cerita kita ni. Tak tahu? Okey, mana ni? Apa kata Zulkarnain? Fa'inuni bi quwwatin. Cuma aku nak bantuan fizikal korang. Kita akan buat gotong royong untuk bina tembok besar ni. Duit aku tak nak. Mana dia dah kaya dah. Duit aku tak nak. Fa'inu bi quwwatin. Aku nak ngajar, tak ada masa nak baca korang punya komen-komen tu. Kau tulislah komen-komen tu ya. Nanti lepas ngajar nanti aku baca lah kalau sempat. Okey, mana ni Fa'inuni bi quwwatin. Maka bantulah aku dengan kekuatan kamu. Aj'al bainakum wa bainahum radman. Aku akan jadikan antara kamu dan mereka, Ya'juj wa Ma'juj, radman, hajizan, halangan, hasinan, yang kuat. Maka Zulkarnain pun arah. Kau tengok, dia pun dah start. Dia start buat projek ni. Projek ni bernilai bertrilion. Aku pun tak tahu. Atuni zubar al-hadid. Bawa datang kepada aku kepingan besi. Qit'at al-hadid. Ay ala qadri hijarati allati yubna biha. Fabana biha wa ja'ala bainaha al-hatab wal-fahm. Jadi kan, nah, ni tangan aku ni. Buat di dua buah bukit ni. Jadi diorang ni duduk. Wallahu alam contoh. Kalau kau nampak lah. Ni bukit. Nantilah kena main macam ni.
Abang nak lukis sekejap. Alah, abang Ifah punya. Ni. Ifah punya cantik bah. Okey, kejap kita tengok Ustaz draw ni. Rasa-rasanya lagi ni Okey. Kau nampak tak ni? Ni dua buah bukit kan. Jadi orang yang mengadu ni dia duduk kawasan ni. Contohlah. Mana ni? Ni kawasan ni. Yang geng-geng mengadu tu duduk kawasan ni. Yang Ya'juj wa Ma'juj duduk kat belakang bukit ni. Belakang bukit ni. Aku nak payah belakang. Maka Zulkarnain kata apa? Atuni zubaral hadid. Bawa kepingan besi. Dia orang pun cari besi, punya berlambak besi banyak, ya Rabbi. Dia ambil ni besi. Tak tahu dia dikorek kat mana. Zaman tu canggih amat sangat. Ada kilang, tak tahulah aku, kita tak hidup zaman tu kan. Contohlah ni bukit tu besar kau tahu tak? Bukan kecil-kecil punya bukit ni, tinggi bapak bukit ni Dia orang pun letak besi. Kau nampak besi ni dah bertambun dah besi dekat bukit ni Kau tanya aku berapa umur Ya'juj Ma'juj, nak kena karate ni. Ni kau nampak ni besi ni. Lepas tu dibakar. Bakar. Kau tengok ni. Kita bakar dia ni. Kita bakar je. Bila bakar, menyebabkan besi-besi jadi cair, maka besi inilah yang menjadi sad. Sad dengan makna penghalang. Okey, dia kata hatta idza sawa baina sadafaini qala anfuhu. Maka Zulkarnain kata apa? Tiupkan api, nyalakan api. Jadi canggihnya zaman dulu ni, dia ada macam pam, kipas untuk bagi api marak, macam kipas sate. Dia pam. Api marak terbakar. Jadi besi ni pun cair. Dia pun mengeras antara dua buah bukit ni, menghalang kemarakan Ya'juj wa Ma'juj. Gitu. Qala fu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufri alaihi kitra. Ngeri kau tahu, kau dengar ni. Ayat wa huwa an-nuhas al-mudhab tanaza'a fihi al-fi'lan wa hudhifa min al-awwal wal imal. فأفرغ النحاس المذاب على الحديد المحمى فدخل بين زبوره فصار شيئا واحدا. Lepas dah dibakar kau tu besi ni merah. Mana pula api merah ni? Api merah. Sekejap lagi habis dah ni. Mana api merah kau? Tak ada. Kejap alamak. Color lu apa barang jadi warna pink ni? Aduh, bid'ah tu pula. Mana ada warna pink? Lantak lah kau. Okey, nampak? Ada terbakar. Okey. Sekarang besi ni semua dari merah, kau tahu. Zulkarnain kata apa? Atuni ufri alaihi kitra. Zulkarnain kata sekarang bawa datang an-nuhas, tembaga yang cair. Dan tembaga tu dicurah pula dekat besi ni. Timah tembaga tu dicairkan. Dia orang pun curah. Kan curah. Macam mana wallahualam dia curah. Curah keras lah. Jadi tembok tu pun kukuh keras. Maka apa kata Allah Ta'ala? فَمَسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Okey. Maka Ya'juj wa Ma'juj. Nampak tu? Nampak kan? Apa benda tu? Tembok tu dah siap. Besi tu dah merah. Kemudian dicurah dengan apa tadi? Tembaga, timah dan sebagainya. Jadi apa orang kata? Jadi tough, kuat. Okey. Alright. Okey, ini ada sikit berkenaan dengan grammar. Kau faham ke tak faham, lantak kau orang lah. Kau dengar je. Tengok Allah kata apa. Kalau kau tengok dalam ayat ni, ayat apa tu? Kita buka Quran. Bertuah budak ni.
Nabi dah ni. Famasta'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Pasal tafsir ni tak ada ayat, dia tafsir lama. Famasta'u, maka Ya'juj wa Ma'juj tak mampu untuk yazharuhu. Yazharuhu dengan mana panjat. Ya'juj Ma'juj ni, contohlah ya, kita draw sikit. Ada beberapa ekor Ya'juj Ma'juj ni. Beberapa ekor ni. Kan, contoh. Ni. Nampak ni? Sekarang Ya'juj Ma'juj nak panjat. Nak panjat tak boleh. Kenapa tak boleh? Pasal licin. Licin sangat. Licin. Tak boleh panjat. Famasta'u ayazharuhu. Famasta'u. Ayat 97. Ayat 97. Siapa ada Quran kau tengok. Sebab kat sini kau akan tengok ada dua perkataan. Famasta'u ayazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Okey. Sekarang Ustaz nak ajar nahwu sikit. Pertama Allah Ta'ala kata famasta'u ay yazharuhu. Ayat kedua wa mastata'u, ada ta, wa mastata'u lahu naqba. Alright. Tengok sini. Jangan tidur. Tidur. Nak kena smack down korang ni. Alamak. Ke terbalik? Dekat situ macam terbalik tak apalah, kau tengoklah nanti. Kau tengok sini. Famasta'u. Kalau gini tak buat sama sekali. kiri ke kanan. Famasta'u tak ada ta, ada ta saja. Famas wa mastata'u ada ta. Okey. Senang cerita gini. Tengok makna dia Allah kata apa? Ya'juj Ma'juj ni dia tak mampu nak panjat dan mereka tak mampu untuk naqba. Naqba mana apa? Korek. Okey, aku nak tanya satu soalan kat korang. Oi. Dengar siapa boleh jawab? Nak bagi apa Bagi apa? Sanitizer. Aku bagi sanitizer ke bagi mas. Antara memanjat bukit dengan mengorek bukit, mana lagi susah? Dua saat pada sekarang. Kau orang perang kau ni relax lu ni. Tengok. Cepatlah. Lambat kau ni. Duduk mana kau ni? Kampung Ya'juj Ma'juj apa? Diulang. Alamak. Aduh, janganlah cerita. Tu cantik korek bukit. Tapi kau lambat dah lebih 2 saat. Panjat lagi susah sebab licin. Korek bukit, manjat. Ambil kau khilaf di kalangan ulama nampak gayanya. Ada beberapa ulama-ulama. Okey dah cukup. Antara panjat dengan korek, susah lagi korek bang oi. Kan? Korek ni nak korek, korek kan tanah runtuh lah, korek lagi. Panjat ni dia panjat jatuh tapi kemungkinan boleh, tapi mengorek lagi susah. Maka Allah kata famasta'u, tidak ada ta. Panjat ni agak mudah tapi dia tak mampu juga. Wa mastata'u, Allah letak dengan ada ta. Famasta'u wa mastata'u, tambah dengan satu huruf. Maka kaedah kata apa? Ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatil ma'na. Kan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau perkataan itu ada tambah huruf, maknanya pun bertambah juga. Makna bertambah susah. Panjat tu susah juga, korek lagi susah. Sebab tu dalam surah Kahfi,
korang jumpa ayat ni 2 kali. Ya, famastata'u, satu lagi dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir tu kan. Apa ayat dia? Qala ara'aita id ana. Nantilah cari. Okey. Sanitizer. Pasal kau lambat jawab tadi. Kau ni belajar tak ikhlas semua ni, nak hadiah bid'ah kau ni. Okey, gurau-gurau. Jadi, kenapa lain kali kan kalau kau baca Suratul Kahfi tu, kenapa jumpa 2 ayat tapi ada beza segi sebutan? Maknanya bila bertambah satu huruf maknanya lebih kuat, lebih susah. Ya, jadi panjat tu susah tapi mengorek lebih susah lagi. Sebab Allah kata famasta'u lahu ayazharuhu, mereka tak mampu nak panjat, wa mastata'u lahu naqba, dan mereka tak mampu nak korek. Mana korek lagi payah, maka pada perkataan korek itu ditambah lagi satu huruf ta. Okey. Okey. Habis. Faham dah tu sebab tu Allah kata apa? Dan akhir dia kata apa? Qala hadha rahmatun min rabbi. Berkatalah Zulqarnain. Dia kata kat sini Ya'juj wa Ma'juj tak mampu nak panjat. Kenapa? Yang pertama, tembok ni terlalu tinggi. Yang kedua, dengan sebab terlalu licin. Kau kalau tembok licin kau nak panjat, memang berangan je lah kau. Yang kedua pula, dia tak mampu nak korek. Sebab apa? Li salabatihi wa samkihi. Sebab terlalu keras, terlalu tebal dia punya benda besi halangan tu. Maka apa kata Zulqarnain? Hadza rahmatun min rabbi. Maka dam ini, empangan ini, sekatan ini merupakan rahmat daripada Tuhanku, daripada Allah Ta'ala, yang menjadikan benda ni supaya Ya'juj wa Ma'juj tak boleh muncul. Tapi kau kena ingat, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Tapi bila datang janji Allah, tak lama lagi datang janji Allah, Allah jadi apa? Ja'alahu dakka, ay madkukan mabsutan. Allah jadikan tembok ni akan roboh. Sebab tu ada hadis kata kat sini kan. Dia kata dekat sini, kama yashhadu lahu ma ruwiya shaykhan an Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi cerita, hadis Bukhari Muslim. Ya'juj Ma'juj ni menggali setiap hari. Annahum yahfirunahu kulla yaumin. Ya'juj wa Ma'juj 24 jam kerja shift. 24 jam. All out buat kerja. Korek. Hatta idza kadu yakhrikunahu. Sampailah apabila mereka hampir-hampir untuk menembusi tembok ini. Qala alladhi alaihim irji'u fasatahfirunahu gadan. Dia kata, okey, jom kita balik. Besok kita sambung balik. Qala فيعيده الله كأشد مما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم إلى الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله قال فيرجعون فيجدونه على هيئته حين تركوه فيحرقونه فيخرجون منه إلى الناس فيستسقون المياه وتنفر الناس منهم. Jadi ada riwayat mengatakan, yang ini dalam Sahih Bukhari Muslim korek-korek, nanti bos dia kata, okey, kita rehat dulu, besok sambung. Dia pun datang besok dia tengok lubang tu roboh. Tertutup balik lubang tu. Dia kata, besok sambung lagi, korek. Besok sambung lagi. Sehinggalah. Ada setengah riwayat kata, bila orang azan, tanah tu runtuh. Wallahu a'lam. Sehinggalah Allah nak mentakdirkan dia orang keluar. Dalam Sahih Bukhari Muslim kata apa? Ya'juj Ma'juj kata, Ghadan sanakhruju insyaAllah. Ni bukan suara Ya'juj Ma'juj, contoh. Ghadan, besok kita akan keluar insyaAllah. Bila dia keluar? Lah, kau salah bid'ah lah kau ni. Jadi bila Ya'juj Ma'juj kata insyaAllah,
Dia pun pergi tengok-tengok besok. Tak roboh ha. Dia pun korek lagi. Masa itulah pecahlah tembok tu. Badarang. Dam tu pecah. Ya'juj pun Ma'juj pun datang keluar. Dia pertama dia buat apa? Dia akan minum segala air dekat tasik. Telan habis. Semua tasik kering. Kau jangan main-main. Kering. Dia minum semua tasik lah pula. Tasik. Kan? Tasik kenyir lah. Tasik Cini lah. Tasik Titi Wangsa. Apa barang Titi Wangsa kecil sangat. Tasik Alam lagi kecil. Kan? Itu tasik Shah Alam tu bagi budak sekolah kebangsaan Ya'juj Ma'juj je minum. Settle. Maka manusia akan lari lintang pukang. Okey. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Allah maha benar berlaku. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalik. Kau tahu ramai tak ramai diorang, Quran kata wa tarakna ba'duhum yawma idzin yamuju fi ba'din. Ramai gila kau tahu tak? Apa benda nama Ya'juj Ma'juj ni? Dia bila di jalan tu, dia aku cakap macam dia berasak-asak macam orang zombie apa tu kan, zombie ni. Yang ni pijak kepala ni pijak kepala ni, pijak kepala pijak. Ramai gila kau tu tak? Sebab tu lah hadis sebut kejadian makhluk ni 9/10 ialah malaikat. Lepas pada malaikat 9/10 ialah jin. Di kalangan makhluk manusia kita ni manusia ni 9/10 Ya'juj wa Ma'juj. Contoh ni kan 10 kan. Kita manusia ni ni ciput ni yang ada berapa bilion sekarang ni kan. Ni lagi balance ni kau tu tak ni 1 2 3 4 ni. Bela ni Ya'juj wa Ma'juj. Banyak gila kau tahu tak? Bila dia keluar besok, masak ya, harap-harap masa tu kita dah tak ada dah. Tak tahulah. Kita kadang nak ada juga nak tengok keadaan tu kan. Tapi itulah nak cakap susah sangat. Okey. Apa dia? Macam trend tubusan. Kau memang suka cerita Korea kau ni. Rosak budak ni. Ya'juj Ma'juj keluar dengan jalan korek juga akhirnya walaupun susah. Betul lah tu. Okey, jadi kita berhenti dulu sampai situ sehingga bertemu pada episod yang akan datang insya-Allah. Malam besok sambung lagi. Tengoklah sama ada nak sambung tafsir ke ataupun sambung sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ajma'in. Alright, sehingga bertemu pada malam besok insya-Allah lepas maghrib. Kuliah maghrib live kita buat insya-Allah. Harap-harap ada faedahnya insya-Allah. Dia keluar makan orang. Meme dia makan orang. Bergerak. Habis dia kasi apa? Soalan? Mana soalan kau? Berapa lama buat? Buat apa? Aduh, mana tahu. Ni ada soalan budak tanya ni, berapa lama buat tembok? Sorry lah, kontraktor tak hidup lagi zaman tu. Okey, jumpa malam besok insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa sembahyang hajat, baca bismillahilladzi la yadhurru ma asmi syamsil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Setiap pagi 3 kali, malam pun 3 kali insya-Allah. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa pangkal dulu? Mana? Second. Itu apa bawah tu? Selesai. Selesai. Bye bye.